Kisah Hudaybiyah adalah kisah yang pada mulanya terasa mengecewakan, tetapi akhirnya menjadi antara kemenangan paling indah dalam sejarah Islam. Ia mengajar kita bahawa tidak semua kemenangan datang dengan sorakan. Ada yang hadir dalam bentuk kesabaran. Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah bermimpi baginda dan para sahabat memasuki Makkah untuk menunaikan umrah. Dengan penuh keyakinan, baginda keluar dari Madinah bersama lebih 1.400 sahabat. Mereka bukan membawa senjata perang, hanya pakaian ihram dan hati yang rindu kepada Baitullah. Namun di Hudaybiyah, mereka dihalang oleh kaum Quraisy. Suasana menjadi tegang. Para sahabat tertanya-tanya, mengapa dihalang sedangkan niat mereka suci? Rasulullah tetap tenang. Baginda memilih untuk berunding, bukan berperang. Disinilah kebijaksanaan baginda terselah. Perjanjian Hudaybiyah pun terjadi. Syarat-syaratnya kelihatan berat sebelah. Nama Rasulullah tidak dibenarkan ditulis sebagai Rasul. Umat Islam tidak dibenarkan masuk ke Makkah pada tahun itu. Bahkan sesiapa dari Makkah yang masuk Islam dan lari ke Madinah perlu dipulangkan. Ramai sahabat berasa sedih dan kecewa. Namun Rasulullah tersenyum. Baginda melihat apa yang mereka belum nampak. Perjanjian ini membuka ruang dakwah yang luas. Tanpa peperangan, manusia bebas mendengar Islam. Dan masa 2 tahun, bilangan orang Islam bertambah berkali ganda, lebih ramai daripada semua tahun sebelumnya. Hudaybiyah juga mengajar kita tentang ketaatan. Apabila Rasulullah menyuruh sahabat menyembelih haiwan dan bercukur walaupun tidak jadi umrah, mereka pada awalnya berat hati, tetapi akhirnya mereka patuh. Dari ketaatan itulah turun ketenangan dan keberkatan. Hudaybiyah bukan kisah kalah. Yudadal sirah menang dengan akal, menang dengan sabar, menang dengan akhlak. Ia mengajar kita bahawa tenang itu kekuatan, dan mengalah bukan bererti kalah. Hari ini, bila kita diuji dengan keputusan yang tidak kita fahami, ingatlah Hudaybiyah. Mungkin Allah sedang membuka jalan yang lebih besar melalui pintu yang kita anggap tertutup. Kisah Hudaybiyah membuat kita tersenyum dan ingatkan kita bahawa Allah sentiasa ada di sebalik setiap keputusan yang kita sangka tidak adil. Dan akhirnya, kemenangan yang sebenar datang kepada mereka yang sabar, yakin dan terus melangkah bersama Allah.
Hudaybiyah mengajar kita mengenal hati seorang Rasul yang terlalu mencintai umatnya. Di saat baginda mampu memilih jalan yang keras, baginda memilih jalan yang menyakitkan diri sendiri. Baginda memadam gelaran Rasul bukan kerana rendah, tetapi kerana terlalu tinggi sifat sabarnya. Di Hudaybiyah, kita melihat Rasulullah bukan sebagai pemimpin yang menang dengan pedang, tetapi sebagai hamba yang menang dengan air mata yang ditahan. Baginda sanggup menanggung malu, menanggung perasaan, demi memastikan darah tidak tumpah dan iman terus hidup. Apabila baginda menyerahkan Abu Jandal kembali kepada kezaliman, itu bukan kerana baginda tidak peduli. Itu kerana baginda yakin Allah sedang menjaga umat ini dengan cara yang kita tidak pahami. Hati seorang Rasul retak, tetapi kepercayaannya kepada Allah tidak pernah goyah. Disinilah rindu kita kepada Rasulullah terasa begitu dekat. Baginda menangis untuk umat. Baginda bersabar untuk manusia yang sering lupa. Baginda berkorban agar kita hari ini dapat menyebut nama Allah dengan aman. Hudaybiyah mengajar kita bahawa cinta kepada Nabi bukan sekadar pujian, tetapi kesediaan untuk bersabar ketika kebenaran terasa pahit. Dan setiap kali kita diuji, ingatlah seorang Rasul yang pernah memilih sabar, semata-mata kerana cintanya kepada umat ini.